Ni cikgu nak ulang kaji form 3 ya. Aziz boleh dengar Aziz? Ada mic ke? Boleh cakap tak? Aziz boleh cakap tak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh Aziz? Cikgu nampak mic punya icon. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh cakap? Apa? Okey, hari ni cikgu nak ajar form 3 bab 10. Okey. Garis lurus. Okey, semua boleh tengok eh. Okey, garis lurus. So kita nak tengok dulu kecerunan garis lurus. Okey, macam mana nak cari nilai kecerunan pada garis lurus. So garis lurus ni dia punya persamaan asas dia adalah y sama dengan mx tambah c lah. Okay, ini persamaan asas dia. Okay. So nak tahu garis tu garis lurus ataupun tidak, kita punya pemboleh ubah dalam persamaan tu, okay, dia berkuasa 1. Okay, x dengan y berkuasa 1. So dia adalah kecerunan, dia adalah persamaan garis lurus. Okay. So kecerunan, kita ada 4 keadaan kecerunan. Okay. So ini yang pertama. Yang pertama ni, okay, ini adalah kecerunan. So nilai kecerunan adalah diwakili oleh huruf dalam persamaan garis lurus tu, kecerunan diwakili oleh huruf M lah. Okay. Kalau huruf C pula, ini adalah pintasan Y. So kecerunan ada 4 keadaan. Okay. So keadaan yang pertama, okay, ini biasanya cikgu panggil ni keadaan naik bukit. Okay. Dia ke atas. Okay. So bila keadaan garisan tu dalam keadaan naik bukit, okay, nilai kecerunan dia mesti positif. Ini pula turun bukit, okay, kecerunan dia mesti negatif. Okay. Kemudian kita ada garis yang selari dengan paksi X. Okay, sini paksi X kan. So garisan garis lurus tu selari dengan paksi X. So yang ini bila selari dengan paksi X, M dia sama dengan sifar. Okay. Dan lagi satu garisan yang selari dengan paksi Y. Okay. Dia selari dalam keadaan menegak sama macam paksi Y. So yang ini M dia adalah tidak tertakrif. Tidak tertakrif ni maksudnya tak boleh dikira lah. Okay. Kalau awak kira dalam kalkulator, dia akan jadi jawapan math error tu. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita masukkan dekat dalam formula, dia akan bahagi dengan, perkan dengan sifar. Dia bahagi dengan kosong. Okay. Apa-apa nombor bahagi dengan kosong tak boleh bahagi lah. So untuk nak cari kecerunan, okay, kita akan pakai, ada 2 formula lah untuk cari kecerunan. Okay. Formula yang pertama, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay. So yang ini, formula ni kita guna kalau garis lurus tu, okay, dia bagi tidak memintas kedua-dua paksi X dan paksi Y. Okay. Ataupun kalau dia pintas sekalipun, kita tak tahu koordinat dekat tempat pintasan. Okay. Kita tahu koordinat selain daripada tempat dia memintas paksi X dengan paksi Y. Kalau awak tengok kat sini, soalan D tu, okay, dia tak memintas mana-mana paksi, dia punya garisan dia. E pun sama,
F, okay, F tu memintas, dia memintas dekat asalan, tapi titik yang dia bagi tu, okay, bukan titik yang atas paksi. Okay, so yang ni pun kena pakai formula kecurunan jenis yang macam ni. G tu, okay, garisan garis lurus tu dia ada pintas dekat paksi X dengan paksi Y. Tapi nilai dekat pintasan dekat X dengan Y tu, kita tak tahu nilai dia berapa. So kita kena pakai formula yang ni juga. Okay, so untuk nak pakai formula yang ni, okay, Y mesti tolak dengan Y bahagi X tolak dengan X lah. Okay, yang mana Y2, yang mana Y1 itu tak penting. Okay, tapi mesti Y tolak dengan Y dan X tolak dengan X. Okay. So sebelum awak nak kira kecurunan ni pun awak dah boleh tahu nilai kecurunan tu nanti jawapan dia positif ataupun negatif berdasarkan keadaan garisan. Okay. So kalau contoh soalan D ni, okay, garisan dia dalam keadaan naik bukit. Okay. So jawapan dia mesti M dia mesti bernilai positif. Okay. Kalau awak dapat negatif, kenalah kira balik, confirm salah. So, M sama dengan Y2 tolak Y1. So, kita labelkan lah. Okay, mana-mana huruf dahulu pun boleh. Okay, katalah ini X1, Y1. Atas ni X2, Y2. So, ambil Y tolakkan dengan Y. Okay, 9 tolak 1 bahagi dengan 6 tolak 2. Okay. So, dia punya susunan tu, awak jangan terbalik. Maksudnya, jangan tulis macam ni. Yang Y 9 tolak 1. Tapi bila yang X awak pergi ambil dekat X, awak pergi ambil dekat X1 dulu. 2 tolak 6. Yang ni tak boleh. Okay. Dia mesti kita ambil nilai Y tu, nilai X dia kita ambil dari nilai X yang bila nilai Y yang pertama kita ambil dekat mana, nilai X yang pertama pun kita ambil daripada koordinat dekat Y yang pertama tadi juga. Jangan terbalik. Okay. Kalau terbalik nanti jawapan dia salah. So 9 tolak 1, 8. 6 tolak 2, 4 lah. Okay. So kecilkan yang ini dapat 2. So nilai M dia 2 positif. Okay. Yang ini pula M sama dengan Y tolak dengan Y. Okay. Kalau awak tak nak tulis Y2, Y1 tu, kalau dah biasa pun tak payah tulis pun tak apa. Okay. Cuma kena ingat je Y mesti dengan koordinat Y mesti tolak dengan koordinat Y. Okay. 9 tolak 1 bahagi dengan 2 tolak 6. Okay. Mesti ambil dari arah yang sama. Macam ni cikgu ambil daripada 9. Y daripada sini cikgu ambil. Kemudian baru cikgu ambil Y bawah. Y1 ni. Okay. So bila kita nak ambil X, kita kena ambil dari atas juga dahulu. Baru boleh ambil X dari bawah. Okay. Dia tak boleh. Yang Y ambil daripada P dulu, tapi bila yang X pergi ambil daripada koordinat Q kat bawah. So dah jadi terbalik dah. Dia mesti arah yang sama. Arah kita ambil Y dengan X tu mesti arah yang samalah. So dekat sini dapat 8 per negatif 4. So dapat negatif 2. Okay. So kalau tengok graf pun, graf dia turun bukit. Okay. Jawapan mesti negatif. Okay. Okay. Dua soalan F dengan G. Okay. Cuba cari apa jawapan kecurunan dia, hantar dekat cikgu.
Merah awak salin soalan salah tu. Soalan F tu, Q, koordinat Q salah salin tu. Oh, okey okey. Basic lah. Soalan E pun, soalan G pun salah juga, salah masukkan dalam formula. Okey. Awak jangan formula tu, okey, dia Y2 tolak Y1. Okey. Operasi tolak tu tak ada kena mengena dengan nilai Y1. Kalau nilai Y1 awak negatif, dia akan jadilah tolak dengan nombor negatif nilai Y1 tu. Awak tak bolehlah pakai operasi tolak dekat formula untuk jadi nombor negatif koordinat. Faham tak? Faham tak? Merah. Contoh, katalah koordinat Y1 sama dengan negatif 5. Bila awak nak ganti masuk dekat dalam formula, awak tak boleh ambil tanda tolak dekat formula untuk jadikan tanda tolak 5 ni punya. Okay. Sebab negatif 5 ni bukan tanda negatif dekat 5 tu bukan tanda tolak dekat formula. Negatif 5 tu adalah nilai Y1. So awak kena tulis tolak negatif 5. Macam tu. Basic ke? Jawapan dalam siapa ni? Alia. Jawapan bagi dalam pecahan. Okay. Untuk garis lurus biasanya betul ke Alia ni? Alia, biasanya persamaan garis lurus, okay, nilai kecerunan kita bagi dalam pecahan wajar ataupun pecahan tak wajar ataupun nombor bulat sahaja. Tapi yang awak buat tu, yang cikgu tengok bentuk pecahan tu tak betul lah. Y2, Y1. 5. Okey, awak salah masukkan yang cikgu bagi tahu tadi tu. Okey. Operasi tolak jangan campur adukkan dengan nilai negatif pada koordinat. Operasi tolak pada formula, okey, dia tak ada kena mengena dengan nilai negatif pada koordinat. Faham tak Alia? Boleh faham tak? Tolong terangkan balik cikgu. Terangkan balik. Okey, contoh kan formula Y2 tolak Y1. Okey. Katalah nilai Y1 yang dekat koordinat Y1 tu, katalah nilai dia negatif 2. Okey. Awak tak boleh tulis, katalah Y2 dia sama dengan 4. Awak tak boleh tulis 4 tolak 2 terus. Sebab tanda tolak ni adalah tanda tolak formula. Bukan tanda tolak negatif 2. Bukan. Negatif 2Y tu dia duduk dekat Y1. So 4 tanda tolak first ni tanda tolak formula. Kemudian nilai Y1 awak negatif 2. So awak kena letak dalam kurungan negatif 2. Barulah dia jadi Y2 tolak Y1. Awak tak boleh ambil tanda tolak formula tu untuk jadikan nombor negatif untuk 2 tu. Faham tak? Oh, faham. Terima kasih cikgu. Faham? Okey. Salah Tengku, salah. Salah dua-dua. Adriani, jawapan yang awak dapat, apa jawapan dapat dalam pecahan kan? Okay, sentiasa tekan calculator untuk kita nak check jawapan termudah.
Okey, jangan biar apa-apa soalan sekalipun, bila awak kira pindah-pindah dapat bentuk pecahan. Tekan kalkulator bentuk pecahan yang awak dapat tu. Sebab kemungkinan nilai pecahan tu ada nilai yang lebih kecil daripada yang awak dapat tu. Sebab kita kena bagi jawapan dalam bentuk termudah. Siapa pergi belum hantar? Natasha, mana jawapan awak? Dah. Yes, dah. Azim. Azim mana? Oh, okey. Soalan Aidil, soalan F salah Aidil. Soalan F salah. Soalan G itu betul tapi tak dikecilkan pecahan tu. Kena kecilkan pecahan. Cikgu nak tanya, Ya. kan P dengan Q tu kita boleh letak ke X2 ke X1 ikut suka kita macam mana? Boleh letak ikut suka. Kat mana awak nak letak X1, awak nak letak X2, ikut suka. Cuma jangan macam ni je. Contoh koordinat dia bagi 3, 2. Awak pergi letak X1, Y2. Tak boleh lah. Okay, satu koordinat pasangan yang sama. X1, Y1. X2, Y2. Tapi yang mana nak jadi X1, Y1 itu tak ada masalah. Ataupun jangan letak dua-dua X. X1, X2. Ini pun salah jugalah. Koordinat mesti 1X, 1 Y. Tak ideal. Soalan nombor F awak tu dah salah dah. Nilai kecurunan tu dah salah dah. Yang G tu, okay, yang awak dapat tu, awak tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. Kita tak pakai nombor bercampur. Itu yang awak bagi tu, itu nombor bercampur, bukan pecahan tak wajar. Kita bagi dalam pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar, pecahan wajar, nombor bulat. Itu saja untuk keturunan. Alia, 12/9 tekan kalkulator. Kemudian tukar kepada pecahan tak wajar. Tengok dia bagi jawapan 12/9 juga ke jawapan lain. Okay. Kena permudahkan. Okay.
Sebab apa? Sebab apa tak? Sebab apa kena permudahkan? Okey, takut-takut kalau dalam soalan objektif, okey, jawapan yang awak tak permudahkan tu, okey, tak ada dalam pilihan jawapan. So, awak ingat awak kira salah. Padahal dah kira betul dah, cuma tak permudahkan. F Aidil, F. F tu kena kira balik. -3 tolak 5. Ni awak -3 tolak -5. Awak salah ambil koordinat tu. Koordinat Q bukan -5, koordinat Q 5 je. Awak pergi tambah negatif dekat 5 tu. Tempuh dah betul kan dah? Tempuh, dah betul kan ke belum? Nak pergi soalan lain kan ni? Tasha, kenapa tak hantar lagi? Mana tempuh? Keluar ke apa? Hilang lah. Baca. Tasha boleh buat tak? Kalau tak boleh buat, cakap je tak boleh buat. Cikgu boleh explain balik. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Cakap lah. Kalau tak boleh, malu apa? Bagi tahulah cikgu. Kalau cikgu tak tahu, awak tak cakap, cikgu tak tahu awak boleh buat ke tak. Okey. Okey, tengok macam mana nak selesaikan ini. Cikgu tunjuk jalan kerja yang detail lah. Okey, detail satu persatu step. Okey, yang tak ada shortcut punya step. Okey, so first kali koordinat kita ada nilai X dan juga nilai Y. Okay. Yang pertama mesti X, yang kedua mesti Y. Tasha. So, bila awak nak cari kecerunan, okay, formula dia adalah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Maksudnya, kita mesti ada dua koordinat, okay, baru kita boleh cari kecerunan. Kalau tak ada dua koordinat, tak boleh cari kecerunan. So, soalan F. Tengok soalan F. So, ada dua koordinat lah kat sini. P1 dekat Q1. So, first kali awak kena labelkan, okay, nilai X dengan Y dekat P dan Q. Okay, labelkan, letak je mana-mana nilai X dengan Y tu, okay, kita kena letak nilai X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Okay, so -3 ni X1, Y ni 2 ni Y1. Dekat Q dia akan jadilah 2 sebab kita dah buat X1, Y1 dekat P. So dekat Q jadi X2 dengan Y2 lah. Kemudian masukkan dekat dalam formula. Y2 tolak Y1. Apa nilai Y2 tolak Y1, Tasha? Cuba beritahu cikgu. Apa tolak apa? Apa Y2 tolak Y1? Tasha, apa Y2 tolak Y1? Tasha, boleh cakap tak?
Boleh. Cepat. Jangan buang masa. Apa Y2 tolak Y1? Kan cikgu dah labelkan dah ni. X1, Y1, X2, Y2. Awak hanya tinggal nak keluarkan je nilai Y2 tolak Y1 tu. So, berapa tolak berapa? Apa nilai Y2? Aisyah, apa nilai Y2? Aisyah, boleh dengar tak? Aisyah, boleh dengar tak ni? Dia cikgu ngelak. Cepat. Apa? Y2 tolak Y1. Aisyah, awak boleh cakap ke tak boleh cakap ni sebenarnya? Boleh. Cepatlah. Apa nilai Y2? Y1. Kan cikgu dah labelkan ni X1, Y1 dekat P, dekat Q, X2, Y2. Apa nilai Y2? Awak tahu tak cikgu tengah bawa soalan mana ni? F. Soalan F. Apa nilai Y2? Cikgu saya banyak tak Cikgu faham. tanya apa ni? Yelah, okey, tak apalah. Okey, awak tak faham tu tak apalah. Sekarang ni, kan cikgu dah labelkan X1, Y1. X1 tu cikgu labelkan dekat -3. Y1 cikgu labelkan untuk apa Y2 tolak Y1? Cikgu labelkan Y2 untuk nilai apa? Cikgu labelkan Y2 untuk nilai apa? 3. Mana? 3. Tengok betul-betul. Mana ada 3 dekat soalan F? Mana ada nilai 3 dekat soalan F? Tak ada. Yang ada hanya -3. Kat Y2 tu kan nombor -2. Dia -3 lah. Tolak dengan Y1. Y1 2. So, letak 2 kat sini. Kemudian per dengan X2. Berapa nilai X2 tolak X1? Cikgu tanya awak pula. X2 tolak X1 berapa tolak berapa? 5 tolak 3. Tak ada, 3 tak ada. X1 berapa? -3. -3. -3. Macam tak yakin je. 5 tolak dengan -3. Kena tulis macam tu. Tak boleh terus tulis 5 tolak 3. Kemudian tekan kalkulator. Tolak -3 tolak dengan 2 dapat apa? Apa nilai -3 tolak 2? Masukkan dalam kalkulator -3 tolak 2. Saya tak ada kalkulator, cikgu. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu awak masuk kelas buat apa? Mana kalkulator awak masuk kelas tak ada kalkulator, macam mana nak belajar? Kalkulator saya kena curi, cikgu. Lepas tu, apa penyelesaian awak kalau kena curi? Takkan nak reda je. Tak adalah. Baru Carilah baru. Tak ada kalkulator macam mana nak belajar? Saya pergi Boleh Google kalkulator ah. Ada apa satu site nama dia Desmos, boleh Google. Kalkulator. Kalkulator online pun ada, kalkulator online. Kalkulator biasa pun boleh sebenarnya. Tapi kena tahulah
tukar pun tanda dia. Tanda positif negatif dia kalau pakai kalkulator biasa. Tapi tak ada kalkulator, jadi payah. Aduh, tak ada kalkulator pula. 5 tolak negatif 3 ke cikgu? Ha? Ya, 5 tolak negatif 3 lah tu. Kejap. Susah lah cikgu pakai 4D. Saya dah pening kan ni. Kan nak cikgu nak tolong awak. Okay, so negatif 5 per 8. Okay. So yang kedua, Cikgu. ya. Hmm. Okay, soalan yang kedua, 9 tolak dengan, Y tolak dengan Y. Okay. Awak tak payah ingat formula pun tak apa. Ingat dia punya step dia nak ambil nilai apa dulu. Per nilai apa. So, mesti ambil nilai Y dengan nilai Y. So, 9 tolak dengan negatif 3 bahagi dengan nilai X dengan nilai X. 4 tolak dengan negatif 5. Okay, 12 per 9 kecilkan jadi 4 per 3. So, ini formula yang pertama. Okay, next. Okay, bentuk garis lurus yang kedua. Okay, yang ini kalau awak tengok garis lurus dia, dia pintas pada paksi X dan pintas pada paksi Y. Dan nilai dekat pintasan garis lurus tu dia bagi kat situ. Okay, dia ada bagi. So kalau tengok dekat soalan yang pertama ni, dia pintas paksi X, pintas dekat kat sinilah, kat sini tempat dia pintas. Berapa nilai kat sini? Tu dia dah bagi, negatif 6. Okay, so dekat paksi X negatif 6. Dekat paksi Y, dia pintas pada nilai 5. Okay. Sama juga dengan sebelah sini, pintas pada negatif 8. Yang ini X dia pintas pada negatif 3. Okay. Untuk yang jenis ada pintasan pada kedua-dua paksi dan kita tahu nilai dekat tempat pintasan tu, kita boleh cari kecerunan tanpa guna formula atas tadi. Okay. Dia lagi cepatlah. Okay. Cumanya awak kena ingatlah keadaan garis lurus yang dia bagi. Okay. So kalau tengok keadaan garis lurus soalan A tu, nilai kecerunan kita mesti bernilai positif ke negatif, Alia? Kalau tengok pada garis lurus PQ tu, jawapan kecerunan mesti positif ke negatif, Alia? Negatif. Mesti negatif. Jawab Umairah, mesti positif ke negatif? Adam, kenapa tak hantar kat cikgu Adam? Latihan. Yang apa itu? Cikgu, soalan cikgu tak cukup clear ke? Ada. Soalan A, Tadi soalan A. Kecerunan tu positif ke negatif? Macam negatif. Positif. Ya, okey. Positif.
Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab dia dia ke atas. Sebab dia ada kat atas. Tadi cikgu cerita Sebabnya lain. Awak cerita lain. Cikgu terang sebabnya tadi apa? Tadi awal tadi. Macam mana nak kenal garisan tu positif, kecerunan dia positif ke negatif. Macam mana awak boleh lupa? Amni, kecerunan A, soalan A positif ke negatif Amni? Negatif. Negatif. Okey. Faris, soalan A kecerunan negatif ke positif? Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab dia naik ke atas. Sebab dia naik ke atas. Okey. Garisan ni tadi kan cikgu dah terang, naik bukit, turun bukit tu. Takkan dah lupa. Garisan macam ni naik bukit. Garisan macam ni turun bukit. Okay. Kalau yang naik bukit mesti positif. Kalau yang turun bukit mesti negatif. Okay. So soalan A ni nilai M dia, walaupun kita tak tahu lagi berapa nilai dia, jawapan dia kita dah tahu mesti nilai positif. Sebab graf dia naik bukit. Soalan B ni jawapan dia nanti mesti bernilai negatif. Sebab dia turun bukit. Bukan sebab garisan tu berada di atas ke, di bawah ke, di tepi ke, kanan, kiri, kanan ke, duduk kat mana pun tak ada masalah. Okay. Tengok keadaan garisan tu saja, sama ada naik bukit ataupun turun bukit. So, untuk yang jenis ada direct, ada pintasan pada paksi X dengan paksi Y ni. Okay. So, kita dah tahu dia punya kecerunan soalan A itu kecerunan dia positif. Okay. So jawapan M awak nanti mesti positif. So macam mana nak cari jawapan dia? Okay. Bila yang jenis ada pintasan X dengan Y ni, kita mesti ambil nilai, kita ambil terus nilai dekat tempat garisan tu pintas dekat nilai berapa. So soalan A ni, X dia pintas dekat negatif 6, Y dia pintas dekat 5 kan. So jangan ambil dia, abaikan nilai yang ada negatif. Kita nak ambil nombor dia je. Okay, so kita ambil nombor 5 dengan nombor 6. Iaitu awak kena letak dulu nilai pada pintasan Y, iaitu 5. Kemudian letak kat bawah nilai yang memintas paksi X, 6. Jangan ambil tanda negatif. Okay, ambil nombor dia saja. Okay. Kalau awak ambil tanda negatif, kecerunan ni dah jadi negatif. Padahal garisan tu naik bukit. Okay. Dia tak boleh jadi negatif. So jangan ambil tanda, ambil nombor dia saja. So kalau jenis macam ni awak boleh terus keluarkan jawapan. Iaitu ambil nilai Y dulu perkan dengan nilai X. Nilai pada paksi X. So dia jadi 5/6. Okay. Soalan B. Soalan B ni, okay, garisan dia turun bukit kan. So letak siap-siap. Mesti ada negatif. Okay. Apa nombor dia? Tengok nombor dekat paksi Y. Nombor dekat paksi Y ada negatif 8. Ambil 8 je. 8 per paksi X dia pintas dekat negatif 3. Ambil nombor dia saja. So dapat jawapan negatif 8/3. Boleh faham tak? Boleh faham semua? Cikgu nak tanya. Ya. Maksudnya kalau dia naik bukit, kena tukar nombor dia semua jadi positif. Kalau nombor jadi negatif, macam tu ke? Tak, bukan. Kalau dia naik bukit, nilai kecerunan dia tu akan, jawapan kecerunan tu akan jawapan positif. Bukan yang awak kira dalam formula tu nombor tu kena tukar jadi positif kan. Nombor tu nombor yang ikutlah nombor tu positif ataupun nombor tu negatif, guna nombor yang samalah. Cuma jawapan akhir tu mesti jawapan dia nombor positif. Sebab dia graf naik bukit. So daripada situ awak boleh tahulah jawapan yang awak kira tu salah ataupun betul. Okay. Kalau graf dia naik bukit, tiba-tiba awak kira dapat negatif. Confirm salah lah jawapan awak tu. Faham tak? Kalau yang ini dia special case. Yang ini dia special case sebab yang ni cikgu pakai formula yang bukan formula atas. Nak pakai formula atas ni pun boleh. Cumanya awak kena
kena keluarkan dia punya koordinat lah. Koordinat dekat sini berapa? Koordinat dekat sini berapa? Dekat pintas dekat Y ni berapa? Kemudian masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tapi disebabkan garisan yang ada, keadaan garisan tu dia memintas paksi X dan paksi Y, kita boleh guna formula satu lagi. Okey, iaitu nilai pada pintasan Y bahagi dengan nilai pada pintasan X. Dan awak hanya perlu tengok dia punya garis sama ada naik bukit ataupun turun bukit saja. Okey, contoh cikgu ulang balik soalan ni. Okay. So, soalan A ni, okey, graf dia punya garis naik bukit kan. So bila garis dia naik bukit, nilai M dia mesti positif. So awak hanya perlu ambil nombor yang pintas Y perkan dengan nombor yang pintas X. Ambil nombor saja. Jangan ambil nilai, jangan ambil tanda negatif dekat mana-mana nilai X dengan Y yang ada negatif, tak perlu ambil. Okay. Kalau kat sini, yang pintas dekat paksi Y 5. Yang pintas dekat paksi X memanglah dia pintas dekat negatif 6. Tapi negatif tu tak payah ambil. Ambil nombor saja. So dia jadilah nilai kecerunan dia 5/6. Yang kedua ni pun sama juga. Okay. Ambil dia punya nombor saja. Sini nombor dia 8, sini nombor dia 3. Jangan terbaliklah. Mesti ambil dekat Y perkan dengan X. So sini 8/3. Kemudian tengok rupa graf. Graf tu dalam keadaan turun bukit. Tambah tanda tolak dekat depan untuk jadikan dia nombor negatif. Sebab graf tu turun bukit. Kecerunan dia mesti negatif. Tambah je lah tanda tolak dekat depan 8/3 tu. Boleh faham tak semua? Boleh faham ke? Lain sekali boleh. Cikgu tanya baru nak jawab. Lagi sekali. Sikit. Okey, yang ini graf jenis ni jenis yang garis lurus dia pintas paksi X dengan paksi Y. Okay. Kalau yang graf atas ni yang kita bincang tadi, okey. Ada yang pintas paksi X, okey. Ada yang pintas, ada yang tak pintas. Okey, kalau yang tak pintas tu macam soalan D dengan soalan E ni tak pintas. Dia duduk di dalam, dia duduk di tengah-tengah. Maksudnya dia tak ada garisan garis dia tu tak panjang sampai sentuh paksi X dan sentuh paksi Y. Tak ada. So yang ni kita kena pakai formula yang ni. Dan juga okay, ada juga yang pintas paksi X dengan paksi Y, tapi dia tak bagi nombor dekat paksi X dengan paksi Y tu. So kita tak boleh pakai kaedah yang soalan bawah tu. Yang ni pun kita kena pakai formula yang ni sebab dia bagi koordinat dekat hujung garisan, hujung Q, hujung sini satu, hujung sini satu. So kita kena pakai formula Y2, Y1 ni. Okay. Tapi soalan yang bawah ni, dia bagi garis lurus tu pintas X dan pintas Y. Dan tempat pintasan tu ada nilai. Okay, iaitu kat sini dia letak negatif 6. Dia pintas dekat X, pintas dekat negatif 6, pintas dekat Y, pintas dekat 5. So yang ni kita boleh pakai cara shortcut. Okay, tak perlulah pakai keluar formula ni. Okay, yang ni panjang sikit nak kira. Okay. So yang ni awak hanya perlu ingat je lah. Okay, memanglah shortcut tapi awak kena ingatlah step macam mana nak keluarkan kaedah shortcut tu. Kalau tak tahu pun tak boleh juga. Okay. So cara dia adalah ambil nombor yang pintas dekat Y bahagi dengan nombor yang pintas dekat X. Ambil nombor sahaja. Jangan ambil tanda negatif kalau dekat nombor tu ada tanda negatif. Okay. Macam kat soalan A ni, 5 tak ada tanda negatif. Dekat 6 ada tanda negatif. Jangan ambil tanda negatif dekat 6 tu. Ambil nombor saja. 5/6. Itu je lah. Dapatlah jawapan kecerunan. Kalau awak guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 pun awak akan dapat jawapan yang sama. Cumanya, awak kena keluarkan koordinat dekat sini kalau nak pakai formula yang pertama tadi. Nak keluarkan koordinat ni, kalau salah keluarkan, habis juga. Apa koordinat dekat Y? Dan kalau cikgu tanya ni, ada yang tak tahu ni nak keluarkan koordinat dekat sini. Berapa koordinat dekat pintasan Y?
Amani, berapa Amani? Koordinat dekat Y berapa? Koordinat dekat Y. Dekat pintasan Y, berapa? 5. Bukan, koordinat. Bila sebut koordinat, dia mesti ada X, dia mesti ada Y. Ini baru kita panggil koordinat. Koordinat duduk dalam kurungan. Y. Koordinat Y. Bukan, cikgu tanya apa nombor koordinat dia. Garisan tu pintas pada paksi Y, pintas pada nilai 5. Cikgu tanya koordinat dekat pintasan dekat nilai 5 tu apa koordinat dia. Dia pintas dekat 5 maksudnya titik dekat sini. Dekat tempat dia pintas dekat Y. Titik dekat sini berapa? Titik dekat dia pintas ni. Ha? Kosong ke? Atas cikgu tanya awak lah apa koordinat dia. Saya pun tak sure lah cik. Kosong kot. Ha? Koordinat mesti ada dua. Contoh, 1, 2. Ini kita panggil koordinat. Kalau ada satu nombor, kita tak panggil koordinat. Koordinat mesti ada X, mesti ada koma, mesti ada Y. Baru kita panggil koordinat. Apa koordinat dia? Tak sure? Tak boleh lah tak sure. Tahun depan nak SPM ha, tak boleh lah tak sure. Aidil. Cikgu. Ha? 05 ke? Awak lah kena pastikan apa jawapan dia. Awak tanya cikgu Alif buat apa? Saya tak sure lah cikgu. Ha? Tak sure? Ini. Cikgu kata tu. Okay. Umairah, apa koordinat kat sini Umairah? Kat 5 ni. Oh, yang kat 5 tu? Ya. Koordinat. Ha? Koordinat lah. Ya, koordinat. Soalan tajuk ni dalam SPM keluar. Cikgu beritahu awal. Yang 5, 6 tu kayaknya. Ha? Oh. Apa yang 5, 6? Cikgu tanya Yang koordinat dekat 5 tu. Ha? Apa dia? Kosong. Lah. Macam mana ni? 05 ke cikgu? Awak pun tanya cikgu juga. Cikgu tanya awak tanya cikgu balik. Jadi kosong kat situ, jadi kosong. Yelah, cikgu tanya awak, apa jawapan dia? Lepas tu awak macam kenapa? Kenapa tanya cikgu balik? Okey ke 05 ke? 05. Kalau yang bawah ni, dekat 6 ni, dekat negatif 6 ni, Negatif 6 poin kosong poin kosong. Negatif 6 kosong negatif 6, 0. Apa tak tahu baca koordinat? Apa tak tahu baca koordinat? Baik cakap. Baik bagi tahu sekarang. Amani, tahu tak Amani nak baca koordinat Amani? Tahu. Ha? Tahu Adam, tahu tak Adam? Tahu. Tak tahu. Tahu tapi macam ini. Okey, macam mana nak baca koordinat? Koordinat kan ada X dengan Y. So, awak tengok titik tu duduk kat mana. Kalau garisan tu dia pintas dekat paksi, maksudnya titik tu dekat tempat dia pintas tu lah, dekat tempat dia bersilang tu. Titik tu duduk kat situ. Cuma kita tak nampak lah bulat titik tu. Kan biasanya kalau titik, kalau koordinat, dia ada letak kan titik. Kemudian dia letak koordinat berapa sekian-sekian. Ada titik ni. Tapi kalau dekat atas pintasan paksi X dengan paksi Y, biasanya dia tak letak bulat kecil tu, dia tak letak. Okay. So, katalah dekat titik ni, dia pintas dekat sini, katalah kat sini 10. Okay. 10 ni nilai pada paksi X ke nilai pada paksi Y? Adam?
Nilai 10 ni pada paksi X ke pada paksi Y? Y. Paksi? Y. Paksi Y. So, bila nilai yang dia bagi tu duduk dekat paksi tersebut, so nilai itulah untuk paksi. Nilai itu akan jadi nilai mewakili nilai paksi itulah. Kalau 10 ni duduk dekat paksi Y, maksudnya Y dia 10. Sebab titik tu duduk dekat paksi Y. Kalau titik tu duduk atas paksi X, dia letak dekat sini, katalah kat sini dia letak, okay, nombor kat sini dia letak 4. So, nombor 4 tu okay, akan jadi nilai paksi X. Sebab apa? Sebab titik tu dia duduk atas paksi X dan duduk pada kedudukan nilai 4. So, dia jadilah X dia jadi 4. Okay. Dan untuk sebarang titik yang duduk di atas paksi, satu nombor saja yang bukan sifar. Satu lagi mesti sifar. Untuk yang duduk atas paksi. So, kalau Y, kalau yang pintas Y tadi ni, dia pintas dekat 10 kan. So, Y dia jadi 10, X dia automatik jadi kosong. Awak tak perlu carilah X dia. Dia letak terus kosong. Okay. Sama juga kalau dia pintas dekat paksi X. Tengok dia pintas dekat paksi X tu, dia pintas dekat nombor apa. Kalau dia pintas dekat nombor Y, so disebabkan dia pintas atas X, so X dia jadilah 4. Y dia jadi apa? Y dia jadi kosong lah. Sebab apa? Sebab apa-apa titik yang berada di atas paksi, hanya satu nilai saja yang bukan sifar. Satu lagi mesti wajib sifar. Sebab tu dekat soalan A ni, dia pintas dekat paksi Y tu, dia pintas dekat 5. So nilai Y dia akan jadi 5. X dia jadi kosong. Yang satu lagi pula, yang dia pintas dekat bawah ni, dia pintas dekat X ni, dia pintas dekat nilai negatif 6. Sebab itulah nilai X dia jadi negatif 6. Y dia jadi kosong. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Apa soalan B punya koordinat dekat negatif 8 ni, apa koordinat dia? Adam. 08. Negatif 0 negatif 8. Kosong negatif 8. Kalau dekat X ni? X 0 negatif 3. Dekat Sekejap. yang dekat negatif 3 tu dia pintas dekat X ke pintas kat Y? Guys, negatif 3 tu pintas dekat paksi X ke pintas dekat paksi Y? Si Y. Tengoklah paksi awak. X. Pintasan tu dia pintas dekat sini, pintas kat sini, kat garis ni dia pintas garis ni. Garis ni garis X, garis Y ni menegak ni. Negatif 3. Dia pintas 0. negatif 3 kosong dekat sini. So kalau awak nak guna formula yang pertama tadi, Y2 tolak Y1, boleh juga. Tapi kena keluarkan koordinat ni dululah. Baru boleh cari jawapan. Okay. 0, 5 dengan negatif 6 sifar. So sini X1, sini Y1. Sini X2, sini Y2. Y2 tolak Y1, sifar tolak dengan 5. X2 negatif 6 tolak dengan X1 kosong. 0 tolak 5 negatif 5 per negatif 6 tolak kosong negatif 6. Okay, cancel dia punya negatif. Dapat jawapan yang sama, 5/6. Boleh faham semua? Nak bagi soalan ni? Ada lagi nak tanya sebelum cikgu bagi soalan? Nanti cikgu dah bagi soalan, jangan tanya waktu tu. Kalau nak tanya, tanya sekarang. Tak ada soalan yang muncul tak? Tak ada soalan yang lepas nak tanya. Apa dia? Keluar. Tak ada soalan yang kepala nak tanya. Tak keluar lagi soalan ni. Sekejap tak, maksud cikgu, ada apa-apa lagi nak tanya yang tak faham? Siapa-siapa yang tak faham lagi sebelum cikgu bagi soalan? Tak ada Okey, semua boleh faham Okey, kalau boleh faham,
Cuba buat soalan bawah ni. Tapi cikgu tak tunjuk dah yang atas ni. Okey. 3 soalan. Cari apa nilai kecerunan bagi setiap tu. Okay. Hantar dekat cikgu jawapan kecerunan dia berapa. Jawapan mesti dalam bentuk termudah pecahan awak tu. Awak nak buat cara macam mana terpulang? Nak pakai formula M Y2 tolak Y1 X2 X1 tu boleh. Nak shortcut pun boleh.
Okay. Setiap kali awak dapat jawapan keturunan awak tu, okay, awak comparekan balik dengan keadaan garisan. Kalau jawapan awak dapat tu positif, contoh. Tapi keadaan garis lurus turun bukit. Okay. Dah salah lah. Okay, jawapan dah awak kira tu confirm. Okay. Kita boleh pastikanlah okay, jawapan tu salah. Sebab apa? Sebab tak tally dengan keadaan graf garis lurus tu. Alia, soalan A awak tekan kalkulator tak? Soalan A tu, soalan A. Soalan A pula, soalan pertama. Soalan C tu, awak tekan kalkulator tak jawapan awak tu? Jangan lupa mudahkan. Okay, sebab jawapan dalam skema jawapan pun dia letak nilai yang dipermudahkan.
Adam, dah hantar Adam. Belum. Sekejap tengah buat. Adam, dah belum? Macam dah pergi. Soalan lain pula. Lama juga ni. Kenapa? Apa masalah? Apa masalah? Saya nak tengah buat ni terfikir ya. Lupa. Lupa sikit. Guna formula lah. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 ni. Dah letak ni. Dah letak apa? Apa yang cikgu buat lah. Lepas tu masukkan nilai kat dalam tu. Awak kena labelkan dulu lah. Awak kena labelkan dulu koordinat tu. X1, Y1, X2, Y2 tu kena labelkan dulu. Baru awak boleh masuk dekat dalam. Baru awak tahu nak letak apa dekat Masuk. formula tu. N tu tulis Y. Lepas tu jawapan X tambah dengan punya jawapan kan. Lepas tu N tu tulis Y. Jawapan dia X. Lepas tu tambah dengan jawapan ni kan. Tak kan, masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 yang awak labelkan daripada gambar rajah tu, masukkan nilai tu dekat huruf tu lah. Bukan huruf tu dah hilang lah sebab kita dah ganti nilai yang mewakili huruf tu. Contoh kat sini, Y2. Apa nilai Y2 kat gambar tu? Negatif 4. Negatif 4. Okey, so masukkan negatif 4. Apa nilai Y1? Itu kosong. Tolak kosong. Tak adalah Y, X tu tak ada dah. Kita dah ganti dengan nilai yang mewakili Y dan X tu. Tak ada dah. Saya dah buat yang ni lah. Lepas tu? Jawapan ni dapat pecahan ni. Yelah, dapat apa? 4/6. 4/6. Awak pakai kalkulator ke tak? Tak. Macam mana cikgu tahu awak tak pakai kalkulator? Macam mana cikgu boleh tanya? Sebab awak bagi jawapan 4/6. Kalau awak pakai kalkulator akan bagi jawapan yang termudah terus. So, cikgu tahu awak tak pakai kalkulator. Mana pergi kalkulator? Pakailah kalkulator. Ada. Sebab kalkulator tu dia dah siap pemudahkan. Awak tak payah pening-pening dah nak fikir, nak kecilkan nilai tu. 2/3. So saya tulis jawapan 2/3 tu. Ya, 2/3. Awak tak payah tulis 4/6 ni. Terus tulis 2/3 pun tak apa. Dah. Alright. Ya.
Okey, nanti yang D dengan E tu, okey, awak salin soalan ni, okey, cikgu tak boleh nak tunggu dah, minta maaf. Okey, takut drag masa lama. Awak salin dia punya gambar tu, lukis cepat-cepat, dia punya koordinat semua letak, nanti hantar kat cikgu kemudian. Boleh, Dam? Boleh. Siap. Boleh. Saya salin je. Alright, fine. Dah salin dah, Dam? Dah. Okey, hantar, jangan tak hantar. Alright. Okey. Okey, next. Okey, cuba buat soalan ni. Okey, ni pun hantar juga. Okey, Boleh aku cewek tu? kalau awak buat jalan kerja, hantar sekali lah jalan kerja tu. At least kalau soalan tu salah, dan cikgu boleh bagi tahulah salah kat mana. Alright. 5 minit je, jangan lama. Ada guna jalan kiri ke ABCD je? Jalan kerja sekali lah. Jalan kerja sekali dengan jawapan. Okay, so yang ni dia tak bagi graf. So bila tak bagi graf, kita tak boleh tahulah sama ada dia positif ataupun negatif. Kena kira lah.
Okey. So, soalan nombor 3, jawapan dia adalah D. Saya nombor 2 saya sangkut. Sangkut. Kalau soalan nombor 3 awak boleh buat, soalan nombor 4 mesti boleh buat juga. Kalau awak buat step yang sama, cara yang sama. Saya dapat jawapan ni. Awak dapat jawapan apa? Apa Y2 tolak, apa awak ganti dalam formula? Semua. Waduh. Bagi 9 tahu tolak nombor dia. kosong. 9 tolak 0. Lepas tu, Kosong tolak 6. 0 tolak 6. Dapat apa? Atas. 9. 9. Per negatif 6. 9 per negatif 6. Tekan kalkulator. Dapat 1 negatif 1 1/2. Tukar kepada pecahan tak wajar. Kalkulator memang dia akan 1/2. Awak sebutkan cikgu tadi negatif 1 1/2. Macam mana boleh jadi 5/2? Sekejap. Tahu tak nak tukar pecahan tak wajar kat kalkulator? Shift ABC. Shift. Button shift, button ABC. Oh. Nampak apa? Tadi awak dapat 9 per negatif 6 tu, tekan balik 9 per negatif 6, kemudian terus tekan shift ABC. Negatif 3/2. Tu ada jawapan tak? Oh. Aziz, nampak tak awak salah kat mana? Aziz, nampak tak awak salah kat mana? Jawapan dia A. Jawapan dia A. Okey. Okey, so yang ini kita nak cari kecerunan. Maksudnya dia bagi dua koordinat tu dia bagi lengkap. Selain daripada dia tanya kita kecerunan, dia juga boleh tanya kita, dia boleh pusingkan soalan tu. Dia boleh tanya macam ni. Dia bagi koordinat yang pertama, dia katalah koordinat A, negatif 1, negatif 3, koordinat B, X 5, kemudian dia bagi nilai kecerunan. Dia bagi tahu M sama dengan 4. Okey. So ini salah satu lagi bentuk soalan yang dia boleh tanya. Okay. Maksudnya dia bagi berapa nilai kecerunan, dia suruh kita cari salah satu koordinat pada salah satu titik. So dekat sini koordinat yang dia minta kita cari koordinat dekat B, koordinat X untuk titik B. Okay. So macam mana nak cari nilai X dekat B ni? Okay. Sama juga, pakai formula yang sama. M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So apa nak buat dekat koordinat ni? Step yang sama juga. Labelkan X1, Y1, X2, Y2. Okay. Kemudian gantikan semuanya dalam formula. Ini tempat M gantikan dengan nilai M. M yang dibagi 4 kan? So tempat M tu gantikan dengan 4. 4 sama dengan Y2 5, Y1 negatif 3, tolak negatif 3. Per X2 adalah pemboleh ubah. So letaklah pemboleh ubah kat sini. X tolak apa? X tolak dengan X2 tolak dengan X1. So X2 adalah X. X1 adalah negatif 1. Kemudian permudahkan dulu.
4 sama dengan 5 tolak negatif 3, 8. X tolak negatif 1, X tambah 1. Ini awak kena ingat balik apa yang awak belajar algebra lah. Okay, kena ingat balik basic algebra. Okay, tolak jumpa dengan tolak akan tukar jadi tambah. Okay, jadi X tambah 1. Kemudian sampai step sini apa kena buat? Okay, kena buat persamaan linear lah. Kena pindah-pindahkan. Okay, yang awak dah belajar juga belum ni. Okay, so macam mana nak pindahkan? So kalau awak tengok kat bawah ni, X tambah 1. X tambah 1 ni adalah satu sebutan. Okay, kita panggil dia satu sebutan algebra. So bila ada sebarang nilai di bawah per, okay, kita mesti bawa dia naik dulu ke atas. Okay, maksudnya kita bawa dia pindah ke sebelah kiri, naik ke atas, duduk bersama-sama dengan 4. Okay. So X tambah 1 ni, okay, dia per kan, so dia dalam keadaan bahagi. Okay, 8 bahagi X tambah 1. So kita nak bawa naik nilai yang dalam keadaan bahagi. So bawa naik pindah ke atas, dia akan jadi operasi darab. Okay. Macam mana nak tulis? Okay. Itu pun kena tahu juga macam mana cara nak tulis bila bawa naik. Okay. So apa-apa algebra yang ada operasi tambah atau tolak di tengah-tengah, bila awak nak bawa naik dia ataupun bila kita nak darabkan dengan sesuatu nombor, yang algebra yang ada operasi tambah atau tolak tu, dia mesti duduk dalam kurungan. Okay. So dia akan jadi 4 dalam kurungan X tambah 1. Maksudnya 4 nak darab dengan X tambah 1. Okay. X tambah 1 mesti duduk dalam kurungan. Okay. Awak tak boleh tulis 4 darab X tambah 1. Macam ni tak boleh. Okay. Sebab apa? Sebab X tambah 1 ni satu sebutan. Kita bawa naik dia sekali, so dia dikira sebagai satu nombor, satu nilai. X tambah 1 tu satu nilai. Bukan X dan 1 tu dua nilai yang berlainan. Bukan. Dia adalah satu nilai. So, bila nak darab dengan 4, X dan 1 tu yang kena darab dengan 4. Bukan X darab 4, 1 darab 4. Bukan asing-asing. Dia sekali. So, sebab tu kita kena letak dalam kurungan. So, 4 dalam kurungan X tambah 1. Okay, sebelah kanan tinggal 8 lah. Kemudian, nak buat apa ni? Okay, darab masuk dalam. Kembangkan. Kita nak buka balik kurungan tu. Okay. So, 4 darab X, 4X. 4 darab positif 1, positif 4. Sama dengan 8. 4X sama dengan 8. 4 bawa pindah ke sebelah sini jadi tolak. Sebab 4 tu positif. So, tolak 4. 4X sama dengan 4. X sama dengan 4/4. Okay. 4 yang sebelah X tu bawa turun ke bawah jadi bahagi. Sebab 4 dan X adalah operasi darab. Okay. So, X sama dengan 1. Okay. Jangan tinggalkan jawapan macam ni. X sama dengan 4/4. Awak bawa turun 4, dah. Biar macam ni. Okay. Jadikan jawapan akhir. Salah lah. Okay. Sentiasa apa-apa jawapan yang awak dapat dalam pecahan, tekanlah kalkulator. Sebab apa? Sebab dia mungkin ada pecahan yang lebih kecil nombor dia ataupun nombor tu terus bertukar jadi nombor bulat. Okay. So, X sama dengan 1. So, kita tahulah koordinat dekat X ni adalah bernilai 1. Boleh faham tak? Ada siapa-siapa yang tak faham? Sebelum cikgu bagi satu soalan, cuba try buat. Ya, proses ya. Boleh? Boleh faham? Okey, satu soalan A 5Y B 38 dan M dia adalah M dia PQ.
Okey, M dia adalah -2. Okey. Cuba try cari apa nilai Y. Cari nilai Y. Okey. So, kemahiran algebra awak sangat-sangat penting lah. Waktu ni awak nak guna balik skill pindah, memindah. Okay. Jangan ikut step by step tu, jangan ikut contoh, fahamkan contoh tu. Okay. Kalau awak ikut tiru step contoh yang cikgu bagi tu, okay. Kalau bila datang soalan betul awak tak boleh buat nanti. Okay. Awak kena fahamkan proses dia tu. Cikgu hantar kat cikgu Ya, hantar. Okay. Sebab yang cikgu tunjuk contoh ni tak semestinya sama macam soalan yang cikgu bagi. Okay. Contoh yang cikgu bagi ni, koordinat X yang tak tahu. Yang soalan cikgu bagi, koordinat Y yang tak tahu. Okay. So, kedudukan dia tak sama. Kedudukan pun boleh ubah yang kita nak cari tu dekat dalam formula, kedudukan dia tak sama. Okay. So, kalau awak pindah, cara pindah sama macam contoh cikgu, tak betul lah cara jalan kerja dia. Apa cikgu? Macam mana? Ha? Saya Yelah, yang cikgu suruh cari ni, koordinat dia koordinat Y. Koordinat Y yang cikgu suruh cari tu, kalau awak gantikan dekat dalam formula, okay, mungkin tak sama dengan rupa macam contoh yang cikgu tunjuk. Yang cikgu tunjuk tu nak cari koordinat X. So, koordinat X tu duduk dekat bawah per, kita bawa naik atas. Kalau awak nak cari Y nilai dia duduk sebelah atas. So, Y tu nilai Y nak cari tu dia duduk sebelah atas. Dia tak duduk sebelah bawah. So, awak nak bawa pindah, dia tak boleh dah jadi darab sebab dia dah duduk sebelah atas. Lain pula dia punya cara selesaikan. Linear dia jadi lain lah pula.
Okey. Yang dah hantar dan cikgu dah check. Okey. Cikgu nak tunjuk untuk siapa yang belum hantar. Ataupun tak tahu nak buat, tak tahu nak pindahkan macam mana. Okey. Okey, yang belum hantar dan yang hantar tapi salah. Okey, tengok macam mana nak pindahkan nilai soalan ni. So, A X1 Y1, X2 Y2. So, M negatif 2. So, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. M negatif 2, Y2 8, Y1 Y. X2 3, X1 5. Okay. So, yang bawah ni, 3 tolak 5 kita boleh selesaikan. So, selesaikan dulu. Negatif 2 sama dengan 8 tolak Y per negatif 2. So, cikgu bagi tahu tadi, apa-apa nilai yang berada di bawah per, bila kita nak selesaikan sesuatu persamaan linear, yang duduk di bawah per tu kita kena hilangkan dulu. Okay. So, dekat sini yang duduk di bawah per adalah negatif 2. So, kita kena hilangkan dia dulu, bawa dia naik ke atas. So, dia jadi negatif 2 darab negatif 2. Sama dengan 8 tolak Y. Negatif 2 darab negatif 2, dapat 4. 4 sama dengan 8 tolak Y. So, 4 sama dengan 8 tolak Y. Bawa pindah 8 ke sebelah kiri. Sebelah kanan tinggal apa? Tinggal negatif Y lah. Okay. Jangan ambil Y saja. Sebab Y itu sebelum dia negatif. Okay. So, 4 tolak 8. Okay. Ini pun cikgu ingatkan sekali lagi. Okay. Bila kita pindahkan sesuatu nilai, jangan tulis nilai yang kita pindahkan tu kat depan. Okay. Nanti awak akan salah operasi. Okay. Tulis yang memang berada di sebelah yang kita nak pindahkan dulu. Okay. So, 8 ni nak pindah ke sebelah kiri. So, sebelah kiri dah ada 4. Tulis 4 tu dulu. Baru tulis yang pindah. So, 4 tolak 8. So, negatif 4 sama dengan negatif Y. So, bila nak positifkan Y, tanda negatif tu kita beri kepada negatif 4. Okay. So, negatif 4, asalnya negatif 4, bila dia dapat tanda negatif dari Y ni, dia akan bertukar jadi positif. Okay. So, nilai Y adalah negatif 4. Okay, sorry, Y sama dengan 4. Boleh faham tak, Amani, Adam, Umairah? Boleh, Boleh. Boleh dah. Okey, nanti cikgu nak bagi homework yang kelas hari ni punya. Okay. Nanti cuba buat. Cari kecurunan dan cari sebarang nilai koordinat bila diberi kecurunan. Okey. So, cikgu stop kelas sampai sini. Nanti cikgu sambung. Tajuk ni juga nak buat persamaan garis lurus pula. Okey, ini kita baru cerita kecurunan, belum masuk persamaan garis lurus lagi. Okey, so itu saja kelas malam ni. Okey, jumpa lagi kelas minggu depan. Okey, kelas minggu depan tolong masuk. Okey, sebab tajuk ni sangat penting. Okey, dalam SPM setiap tahun keluar tajuk ni. Dan markah dia pun bukan sikit, okey, banyak markah dia. Okey, 3 ke 4 kalau tak salah cikgu. Okey, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih.